Selamat datang ke channel Org Workshop. Pada hari ini, kita akan membuat review penggunaan sistem komputer yang menggunakan Raspberry Pi 400. Org Workshop. Komponen yang diperlukan adalah Baiklah, sekarang mari kita lihat dengan lebih terperinci komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membina komputer kita ini. Unit yang paling utama mestilah Raspberry Pi 400. Ianya datang dalam bentuk sebuah keyboard. Tapi jangan risau ya. Walaupun ianya hanya nampak seperti seolah sebuah keyboard saja, tetapi di dalamnya sebenarnya ada unit Raspberry Pi 4 yang mempunyai memori RAM sebanyak 4GB dan juga CPU 1.8 GHz ARM quad-core processor. Jadi itu adalah unit asas dia, dan dianya juga dilengkapi dengan pelbagai input-output port yang berada di belakangnya ini. Perbezaan dia dengan Raspberry Pi 4 adalah rasanya, kalau tak silap saya, Raspberry Pi 4 dia ada audio output. Tetapi dalam unit Raspberry Pi 400 ini dia tidak ada audio output. Kita perlu menggunakan mungkin audio output menggunakan HDMI punya connectivity, ataupun menggunakan USB port connectivity, ataupun mungkin Bluetooth connectivity. Jadi itu adalah option-option yang kita boleh ambil. Secara ringkasnya, di belakangnya ada lubang pertama. Ini adalah lubang untuk Kensington port. Ianya adalah security feature di mana kita boleh gunakan Kensington cable untuk ikat unit ini daripada dicuri dan dibawa lagi. Itu dari segi security feature-nya. Kemudian di sebelahnya adalah sebuah port untuk LAN cable, sekiranya kita menggunakan wired connectivity. Dari segi connectivity, unit ini sudah dilengkapi dengan connectivity jenis Wi-Fi, dia support Wi-Fi, dan kemudian dia juga support Bluetooth connectivity. Ianya dilengkapi juga dengan 3 unit USB port, 2 USB 3 dan 1 USB 2. Perbezaannya adalah dengan kita melihat warna pin yang ada dalam USB port tersebut. Yang putih ini adalah USB 2, yang biru ni adalah USB 3. Di sebelahnya pula adalah satu port USB-C. Ianya digunakan untuk memberikan power supply kepada unit ini. Jadi untuk USB-C punya power supply tu, anda bolehlah mendapatkan sama ada the official adapter dia, power adapter yang mempunyai connectivity USB-C. Rating dia adalah sebanyak 5.1 volt dan juga 3 amp. Dia tak semestinya lah beli adapter untuk Raspberry Pi ini. Boleh juga beli OEM punya adapter, tapi pastikan ianya boleh mengeluarkan output sebanyak 5.1 volt dan juga 3 amp. Itu adalah bekalan kuasa yang diperlukan oleh unit Raspberry Pi ini. Dan juga pastikan connectivity dia adalah USB-C. Sekiranya kita jumpa satu unit OEM power adapter tetapi dia tak pakai USB-C, dia pakai micro USB punya connectivity, seperti macam charger untuk handphone kita dan sebagainya, kita boleh dapatkan adapter untuk menukar daripada USB-C kepada USB micro. Jadi itu ada option yang kita boleh dapatkan, kerana OEM akan lebih murah sikit lah dia punya adapter. Seterusnya, apa yang kita perlukan adalah melihat balik pada unit ini. Ianya dilengkapi dengan 2 HDMI output. Bila kita katakan 2 HDMI output ni, maknanya kita boleh connect unit ini kepada maksimum 2 monitor lah, 2 LCD monitor yang mendapatkan connectivity menggunakan HDMI port. HDMI port yang ada pada unit Raspberry Pi 400 ini adalah micro HDMI. Jadi kita perlukan satu kabel. Ini juga dijual berasingan, satu kabel micro HDMI kepada normal HDMI. Jadi pastikan dapatkan kabel ini sama ada
of course again beli yang original daripada Raspberry Pi agak mahal, ataupun beli OEM asalkan ianya mempunyai connectivity yang bersesuaian, iaitu pertamanya satu hujung adalah normal HDMI dan satu lagi adalah micro HDMI. Jadi ini sangat pentingnya. Seterusnya, apa connectivity yang kita perlukan adalah kita sudah ada keyboard dan kemudian kita perlukan ada mouse. Tertikus ini saya menggalakkan sekiranya kita boleh mendapatkan yang dual mode, iaitu dia boleh buat connectivity kepada unit utama ini dengan menggunakan Bluetooth ataupun 2.4G wireless connectivity. Banyak di luar sana yang ada 2.4, iaitu bila 2.4 dia perlu menggunakan USB dongle ini. Kita perlu cucuklah USB dongle ini kepada the USB 2 lah, kita tak perlu pakai high speed connectivity, just enough kita cucuk kepada USB 2 punya connectivity, dan kita biarkan dua lagi port USB 3 kita ini untuk kegunaan yang lebih fast connectivity yang kita perlukan, contohnya mungkin webcam ataupun apa-apa lagi yang lain, input apa lain. Mouse rasanya lebih cukup, lebih sesuai untuk saya cadangkan kita cucuk kepada USB 2 punya connectivity. Itu satu options. Yang keduanya, kalau kita tak nak gunakan maknanya mengambilkan slot ini, kita boleh juga gunakan yang mouse yang menggunakan Bluetooth punya connectivity. Cuma mouse ni adalah mouse budget, harganya tidaklah semahal kalau kita beli Logitech atau sebagainya. Cuma bila saya cuba, kita lihat nanti bila kata saya cuba, sekiranya yang budget punya ini, dia punya Bluetooth connectivity tidak selancar seperti mana mungkin Logitech punya mouse. Cuma Logitech punya mouse agak mahal, ataupun yang berjenama tu agak mahal. Jadi untuk unit yang saya ada kat sini, saya menggunakan 2.4G wireless punya connectivity, sebabnya lebih baik dari segi kelancaran penggunaannya dan sebagainya. User experience kita lebih baik lah. Cuma saya juga dalam sistem saya lain, saya ada Microsoft USB mouse ni, ianya adalah 100% Bluetooth connectivity, dan bila saya gunakan yang ini memang nampak cantik lah, ada punya penggunaan yang sangat smooth dan sebagainya. So tapi of course lah harganya sangat mahal. Untuk budget saya rasa sudah cukup untuk kita menggunakan 2.4 GHz wireless punya USB connectivity mouse itu. Jadi kemudian di sebelah HDMI port ini kita ada satu slot untuk memasukkan komponen storage dia. Jadi untuk storage Raspberry Pi kita ini, kalau dalam komputer biasa kita biasa kata pakai hard disk dan sebagainya, tapi dalam unit Raspberry Pi ini internally dia tidak ada hard disk ataupun tidak ada main storage punya capability. Jadi kita perlukan unit macam ini, iaitu sebuah SD card yang biasa kita pakai untuk handphone storage dan sebagainya, sama saja. Jadi kalau boleh cari yang kelajuannya tinggi, mungkin kelas 10 ke atas, kelas 10. Yang saya ada ini adalah SanDisk Ultra XC1 A1 punya kelas 10, 64GB. Jadi sebagai panduan berapa saiz SD card yang perlu kita gunakan bila kita install operating system yang akan kita gunakan, usually kebiasaannya dia menggunakan lebih kurang 2 ke 4 ke 6 ke 8 gigabyte punya storage yang akan digunakan untuk operating system serta aplikasi-aplikasi yang kita akan install. Jadi sekurang-kurangnya of course kita perlukan 8 GB SD card. Tapi kalau boleh dapatkan yang lebih supaya untuk kegunaan kita nak simpan data-data kita sendiri seterusnya nanti. Jadi saya recommend paling kurang kita gunakan 16 GB SD card. Seelok-eloknya dapatkan 32. Itu rasanya sudah cukup untuk kegunaan seorang pelajar, 32 GB. Tapi kalau kita nak lebih lagi, belilah 64 ke 128 ke 256 ke 512 pun saya rasa sekarang dah ada. Cuma of course lebih besar kapasiti dia, lebih mahal lah. Jadi saya mencadangkan 32 GB. Anda boleh dapatkan kurang daripada RM50.
untuk 32GB, bergantung kepada jenis, jenama, kapasiti, kelajuan dan sebagainya, spesifikasi dia. Jadi kita ambil ni, sebelum kita cucuk kita kena install operating system. Pada hari ini saya tak akan tunjukkanlah macam mana kita install, tapi saya dah siap install the operating system complete dalam ini, dan kemudian kita cucuk sajalah ke dalam slot SD card dia. Di hujung ini, iaitu dia yang ada black strip ni, sebenarnya adalah penutup. Bila kita buka, kita boleh buka, dalamnya sebenarnya adalah 40 GPIO pin. Ini adalah kegunaan untuk kalau kita nak buat projek-projek elektronik, innovation dan sebagainya, di mana ini kita boleh cucuk pada komponen-komponen robotik dan sebagainya, sensor dan sebagainya, dan kita boleh gunakan dia untuk membuat pelbagai ciptaan-ciptaan lain. Jadi inilah ada komponen yang boleh digunakan untuk berbagai projek-projek inovasi yang kita mungkin cadangkan. Tetapi untuk kadar penggunaan pembelajaran untuk online learning dan sebagainya, most probably kita tak akan pakai pun langsung port-port ini. Jadi kita boleh tutup sajalah. Mungkin dalam siri-siri yang lain kita akan gunakan unit ini untuk kita buat mungkin small Arduino project dan sebagainya. So this is something yang kita boleh explore di kemudian hari. Okey, itu adalah dia punya unit pemprosesan utama ataupun the main CPU unit, the main computer unit. Kita boleh bayangkan the whole Raspberry Pi 400 ni seolah-olah the main CPU desktop kita. Itu sama je function dia. Kemudian apa yang kita perlukan untuk connectivity output, display output dia, kita perlukan sebuah monitor. So tak kira lah, kadang-kadang monitor tu kalau kita nak gunakan monitor TV, monitor komputer kita yang lama, ataupun nak pakai nak pakai TV yang ada dekat ruang tamu pun sebenarnya boleh. Dengan syarat kita ada cara macam mana nak menyambungkan daripada micro HDMI dia ini kepada the main input untuk monitor kita. Jadi unit yang saya beli ini adalah suatu budget unit. Dia hanya 10 inci. Dia ada HDMI connectivity. Kalau tidak silap saya, dia punya maximum resolution yang dia boleh support adalah 1280 ke 800 kali 800 punya dimension. HDMI pun, tetapi kalau kita lihat di belakang ini, dia ada banyak input connectivity. Yang paling hujung dia perlu adalah dia boleh terima VGA punya connection. Ini connection display seperti yang lamalah, mungkin 10 tahun 20 tahun dahulu, banyak connection VGA. Seterusnya adalah dia ada the HDMI punya connectivity. Jadi daripada HDMI cable tadi kita boleh cucuk saja dekat sini. Kemudian dia juga boleh menerima AVI punya input, 3 pin, kuning, putih dan merah. Jadi ada kuning untuk video, merah dan putih adalah untuk stereo connectivity audio. Dia juga ada output untuk audio. Kita bincangkan seterusnya. Dan juga kemudian yang dua paling hujung ini, yang pertamanya adalah dia boleh terima source signal untuk video melalui USB ataupun menggunakan coaxial cable. Asalnya yang tiga AVI punya input dan juga coaxial punya input ini adalah untuk kalau kita nak connectkan monitor ni kepada maybe sistem CCTV dan sebagainya. USB ni saya tak berapa familiar, tapi kita boleh dia dalam spesifikasi dia kata dia boleh terima melalui USB. Dalam monitor ini sendiri dia sudah ada built-in speaker. Jadi melalui connectivity HDMI, jadi pada unit utama Raspberry Pi 400 ini, the output yang keluar daripada port HDMI dia membawa dua signal. Satu signal untuk grafik display dan satu lagi signal untuk audio. Jadi dengan menggunakan monitor seperti ini, kita tak perlu lagi mungkin dapatkan headphone with microphone ataupun earphone ataupun external speaker. Kalau nak bajet, memang hanya unit ini saja sudah cukup untuk memberikan dua output, iaitu the display output dan juga audio output. Jadi kita boleh gunakan ini sebagai unit utama. Sekiranya kita nak lagi sedap lah dengar suaranya, nanti kita tengok apa perbezaannya menggunakan internal speaker ni, macam mana bunyi dia.
Kalau tak apa sedap, dan kita boleh cucuk lah kita punya headphone atau sebagainya kepada output audio di sini. Jadi kita tetap terima. Itulah antara perbezaan dia dengan Raspberry Pi biasa, kerana dalam Raspberry Pi biasa dia akan ada port untuk audio output, tapi dalam unit Raspberry Pi 400 audio output dia langsung tak ada. Jadi itu sedikit kekurangan dia lah kat sini. Untuk monitor ini dia memerlukan input adapter juga. Dalam rating ini dia datang sekali, bila kita beli ni dia dapat adapter ni. Rating dia adalah 12 volt dan juga 1 amp. Itu dia punya power rating dia. Jadi kalau hilang ni kadang-kadang kita boleh dapatkan OEM punya, ataupun kalau mungkin kita boleh buat satu DIY project later, bagaimana kita boleh supply monitor ini dengan menggunakan maybe power bank ataupun sumber sos yang lain tanpa memerlukan adapter. Kerana pada waktu itu dengan dua kelengkapan ini kita perlu menggunakan dua power outlet, satu untuk Raspberry Pi, satu untuk monitor ini. Tapi kalau kita boleh cipta satu barang lah, ini idea yang mungkin saya sedang reka bentuk satu circuit di mana kita boleh combinekan source ni yang memberikan 12 volt dan juga memberikan 5 volt untuk kegunaan unit ini secara serentak. Jadi itu boleh menjimatkan lagi ruang dan juga power port requirement yang kita perlukan. Seterusnya, apa yang kita perlukan, sebelum itu asalnya monitor ini datang dengan stand dia. Stand dia mungkin agak bulky kalau nak masuk dalam bag. Jadi mungkin ada DIY project yang kita boleh buat, macam mana kita nak buat stand untuk monitor ini supaya boleh letak macam orang kata pakai tablet dan sebagainya. So kita boleh buat itu, tapi by default dia datang dengan stand ini pun agak bagi saya dah cukup cantik lah, tak perlu nak modify pun kalau kita boleh live with this dan masukkan dalam bag dan sebagainya untuk dibawa ke sana sini. Jadi kita boleh connect dia macam tu. Itu come with the unit yang kita beli ni. Seterusnya saya katakan tadi, another unit untuk online learning dan sebagainya, kita perlukan webcam lah. Dalam webcam ni biasanya dia sudah ada built-in microphone sekali. Jadi untuk input output audio signal output kita gunakan monitor speaker, internal speaker. Untuk mikrofonnya kita gunakan built-in microphone yang ada dalam webcam. Dengan cara ini kita menjimatkan satu port lagi, iaitu kita menjimatkan keperluan untuk headphone yang ada mikrofon. Biasanya benda tu kita akan terpaksa menggunakan satu lagi extra port USB ataupun connectivity Bluetooth, tak ada masalah lah. Tapi kalau earphone yang kita gunakan itu adalah dalam bentuk USB, jadi kita akan menggunakan satu port yang seperti saya katakan, dia punya USB port ni tak ada banyak sangat, dia ada hanya maksimum 3. Jadi kalau nak penjimatan tak perlu, jadi kita hanya gunakan satu USB port, kita cucuk dekat one of the USB 3 kat sini, dan kita sudah ada function untuk webcam video input dan juga audio input. Untuk video output dan audio output kita gunakan monitor yang dilengkapi dengan speaker. Jadi itulah secara keseluruhannya. Jadi sekarang kita nak pasang ke semua komponen ini kita perlukan, dan kemudiannya kita akan boot up the seterusnya nanti kita lihat penggunaannya dan juga Raspberry Pi 400 ini penggunaannya untuk kegunaan harian kita. Yang pertamanya, kita USB dongle yang datang daripada mouse yang kita beli. Kalau pakai Bluetooth tak perlu, tapi kalau dia pakai 2.4 GHz punya wireless connectivity, jadi kita ambil dia punya USB dongle dan cucuk di USB 2 port dia. Seterusnya kita menggunakan webcam kita juga menggunakan USB punya kabel, dan cucuk ke bahagian USB 2 ports yang ada. Tak kira lah salah satu, mana-mana satu kita boleh pakai. Seterusnya, untuk video output dan juga audio output, kita ambil HDMI kabel tadi, kita cucuk ke salah satu daripada micro HDMI port dekat sini, dan hujung satu lagi nanti kita cucuk ke bahagian HDMI port untuk monitor kita.
Okey. Saya letak di sini. Nah, ini kita boleh kemas lah. Bagi nampak tak selera dan sebagainya. Dan di webcam kita just letak di atas seperti ini. Itulah caranya untuk kita menyambung. Dan seterusnya adalah dua lagi daripada power adapter untuk Raspberry Pi. Kita cucuk di bahagian power port dia, dan akhir sekali kabel power adapter untuk monitor juga kita perlu cucuk di belakangnya ini, dekat the power point dia. Jadi itulah secara keseluruhannya macam mana kita nak pasangkan semua komponen-komponen ini together dan menjadikan satu sistem yang sudah agak lengkap untuk kegunaan harian kita. Okey, lepas ni kita lihat bagaimana proses boot up the operating system dan penggunaannya pula. Jadi tibalah masanya untuk kita power on the whole system dan kita boot up dan kita lihat bagaimanakah penggunaan ringkas operating system yang kita telah install untuk digunakan bersama Raspberry Pi 400 ini. Untuk turn on the whole system sebenarnya agak mudah. Cuma mungkin agak confused bagi orang yang tak familiar. Raspberry Pi 400 ni dia tidak ada power button. Jadi tak ada benda yang kita nak tekan daripada on and off dan sebagainya. Walaupun dekat sini kalau kita nampak dia ada special key di bawah F10 tu yang warna merah tu ada masalah, ada power on punya simbol. Ini kegunaannya lebih kepada untuk kita shut down nanti, bukannya untuk turn on. Untuk access this particular button kita cuma perlu tekan Fn dan juga F10. Ini ada special function button Fn dan juga F10. Dan semua key ataupun butang-butang yang berwarna merah ni kita boleh gunakan dengan menekan function button dekat dalam keyboard ini. Jadi secara mudahnya untuk kita turn on, just turn on the power supply daripada power adapter tu. Bila dia dapat dia cukup power signal, dia akan turn on automatically dan dia akan boot up the system. Jadi kita turn on dia sekarang. Saya onkan dia punya power adapter. Jadi bila dia on, kita boleh nampak LED untuk power dia tu sudah menyala, dan dia automatically because saya pakai power gang yang sama, jadi dia turn on the unit Raspberry Pi 400 kita ini, dan juga at the same time dia turn on the monitor 10 inci ini. Mungkin anda perasan webcam yang ada kat sini dah bukan Logitech webcam yang saya tunjuk sebelum ini. Ini kerana sebentar tadi baru je sampai the webcam yang baru kita order, iaitu budget webcam ini. Jadi saya sudah pasang siap-siap lah. Dia menggunakan seperti biasa, dia menggunakan USB punya connectivity. Jadi saya cucuk dekat the USB 3 punya port salah satu. Jadi kita tunggu dia boot up. By default ataupun secara kebiasaannya, Raspberry Pi dekat dia punya website dia akan mengesyorkan untuk kita install Raspbian OS, iaitu dia punya official image untuk operating system dia, ataupun Nubie OS. Cuma saya tak gunakan kedua-duanya dan saya telah install Ubuntu 20.10. Ini Ubuntu version yang terbaru. Kenapa saya install yang ini? Kerana Raspbian secara officialnya hanya mengeluarkan pada waktu ini menghasilkan 32-bit operating system, dan dia masih lagi dalam menguji 64-bit operating system. Walaupun ARM chipset yang ada dalam Raspberry Pi 400 ni adalah CPU yang mempunyai capability untuk melaksanakan 64-bit architecture program, tapi dia masih lagi menghasilkan 32-bit. Jadi saya ambil Ubuntu 20.10 kerana Ubuntu 20.10 official dia dah keluarkan operating system 64-bit untuk ARM based processor. Jadi dia untuk future proof lah. Saya rasa mungkin later Raspbian pun akan hasilkan official 64-bit. Jadi saya pakai Ubuntu, dan juga kenapa saya pilih Ubuntu kerana dia punya user interface tu agak moden, dan juga banyak aplikasi-aplikasi lain yang kita boleh install untuk kegunaan kita seharian. Untuk login simple saja. Kita just pilih user yang telah kita set up dan kita isilah password dia.
kita juga waktu installation tu kita boleh setting lah letter sebenarnya kalau tak nak password pun boleh, cuma untuk security better lah kita letak account kita ada password dan sebagainya, kerana kemudian boleh digunakan untuk 2-3 orang. Setiap orang tu kita boleh create dia punya user profile dan juga masing-masing ada password masing-masing. Jadi kalau sistem ni dikongsi 2-3 orang, jadi mereka akan masuk dalam environment mereka masing-masing. Seorang punya file kita tak boleh access orang lain punya file dan sebagainya. Itu antara security feature yang by default memang dah ada dalam Ubuntu ataupun any Linux environment, to be honest. Jadi by default bila saya install Ubuntu 20.10, dia punya window manager dia, iaitu punya grafika yang kita nampak ni, yang dia punya Windows ni adalah menggunakan engine yang dipanggil nama Unity. Ianya satu enjin yang agak moden dan ada banyaklah grafikal yang cantik dan sebagainya, animation dan sebagainya. Dia menggunakan enjin visualization engine yang diberi nama Compiz, dan ianya memang memakan sedikitlah memory dan juga CPU processing. Jadi kalau kita nak lajukan lagi sistem ni, kita boleh tukar kepada display manager dan juga window manager yang lebih ringan, contohnya menggunakan LSDE. Jadi kita install instead of Ubuntu standard, kita install Lubuntu ataupun kita install Ubuntu Mint yang menggunakan Mint punya environment. Jadi dia lebih ringan sikit dan kita akan perasan lah laju sikit, kerana kita kena take into account Raspberry Pi 400 by default dia semua ada 4GB punya RAM. Kalau standard Raspberry Pi 4 dia kita boleh upgrade kepada 4GB 8GB dan lebihnya. Tapi untuk Raspberry 400 masalahnya dia hanya bekalkan dengan 4GB. Jadi kita boleh improve the performance untuk berikan lebih juice kepada the operating system untuk processing benda-benda lain instead of mencantikkan look and feel. Jadi kita pilihlah desktop environment yang lain. Dalam desktop environment Unity ni dah senang untuk mudah kalau orang-orang yang sekarang, budak-budak muda, anak-anak kita semua ni, mereka mungkin dah bila tengok dia pun dah tahu nak tekan kat mana sekarang. Contohnya kat sini ada favorite, saya dah siap buat Chromium browser. Chromium ni sama macam dekat dalam Windows environment browser Google Chrome. Jadi dekat dalam Linux environment dipanggil Chromium. Ini bukan default browser. Kalau default browser, kalau kita tak install apa-apa, install operating system dan desktop environment setup dia, jadi dia akan install Firefox. Tapi saya install juga lah Chromium. Jadi ada dua browser kat sini, nak pakai mana satu boleh. Kemudian saya juga telah install Telegram desktop. Ini untuk gunakan Telegram di komputer ini, bukan dia pakai di handphone. Dan dia juga by default dan untuk desktop environment dia dah ada install LibreOffice Writer. LibreOffice Writer ni sama macam dalam Windows environment, dia sama macam Microsoft Office Word untuk kita menaik surat, menaik karangan, buat assignment dan sebagainya. Jadi sama juga. Dan the best thing is LibreOffice Writer ni dia compatible. Jadi kalau orang lain, contohnya cikgu bagi assignment dalam bentuk Microsoft dokumen, Word dokumen, jadi kita boleh buka dekat sini, tak ada masalah. Dan kita edit dan kita save, kita boleh bagi balik dan dia boleh buka di sana. Cuma beberapa perkara antara yang perlu diambil perhatian, contohnya bila kita gunakan font yang kita gunakan, pastikan font yang sama yang ada dalam Windows environment dan juga di Linux environment. Contohnya kalau kita pakai Times New Roman ke Verdana ke, sebenarnya tak ada masalah lah, Georgia ke apa ke. Cuma kalau pelik-pelik, tak pernah dengar nama font tu, tak perlulah. Jadi kalau tak, dia bila kita bagi kat Microsoft Windows dia pelik, dia kata ini font ni saya tak tahu, jadi dia akan tukar, mungkin look and feel dia bertukar. Tapi kalau pakai Times New Roman sebenarnya tak ada masalah lah, tu dia sama je, dia akan familiar. Begitu juga ini untuk equivalent to Microsoft Word, equivalent to Microsoft PowerPoint. Dalam Linux environment kita ada LibreOffice Impress, sama juga macam PowerPoint, sama juga kita boleh buat the presentation dan sebagainya. Cuma mungkin dalam Microsoft PowerPoint dia ada animation lagi banyak, jadi ini tak adalah sebanyak itu. But untuk kegunaan seharian, untuk assignment, untuk pelajar dan sebagainya, tak ada masalah. Hasilnya sudah cukup untuk kita menyiapkan assignment diberi oleh guru-guru dan sebagainya. Kemudian untuk spreadsheet ataupun kalau dalam Windows environment kita ada Microsoft Excel,
Office Excel. Jadi dalam LibreOffice punya suite, dia ada dipanggil LibreOffice Calc ataupun calculator. Jadi sama juga functionality dia. Formula-formula pun hampir sama. Jadi tak perlu risau kalau kita nak ada duit lebih, ada bajet lebih, mungkin nak beli Microsoft Office for Linux dan boleh install. Cuma saya tak pasti Microsoft Office for Linux dia sudah ada executable ataupun program yang boleh run dekat dalam ARM processor. Saya tak tahu. Kalau dalam 64-bit processor, contoh Intel 64-bit processor, dia dah ada untuk Linux, tapi untuk ARM processor saya tak pasti. So worst case scenario, kita masih lagi boleh menggunakan LibreOffice lah. Jadi itu suatu cheaper alternatif untuk kita, kerana dia ni adalah operating system open source, sumber terbuka, jadi tak perlu bayar license dan sebagainya. Okey, satu lagi perkara yang mungkin saya perlu sentuh pada hari ini adalah how easy untuk kita setting. Contohnya untuk setting wifi, macam mana. Kat sini ada simbol icon wifi tu, kita boleh klik dan kita boleh pilih lah untuk setting wifi. Select the network, dan dia akan tanyalah network apa network yang mana kita nak connect. Kemudian bila kita pilih network tersebut, dia akan tanyalah apa password untuk AC dan sebagainya. So dia punya interface tu adalah mudah, senang saja. Rasanya sekali tengok pun dah boleh kita boleh gunakan untuk macam mana nak connect ke network dan sebagainya. Begitu juga dengan Bluetooth punya connectivity, kita boleh pilih, kita boleh start pairing dan sebagainya, sebab dia punya window GUI interface untuk setting semua tu sudah ada. Tak seperti zaman-zaman dulu, saya ingat lagi pada waktu awal saya menggunakan Linux, semuanya kita kena type, ada text file, configuration file kita kena buat dan sebagainya, type. Tapi sekarang semua dia dah kebanyakan dah sudah click and apply, click and save dan sebagainya, itu saja. Seterusnya, satu perkara yang saya perasan, bila operating system dia diinstall, bila dia set untuk configure speaker mana, microphone kat mana dan sebagainya, by default bila kita install ni, operating system tu masih lagi detect chipset yang dipakai. Dalam chipset yang dipakai oleh Raspberry Pi tu, dia masih katakan saya ada audio output. Remember tadi saya katakan dekat dalam unit ini langsung tak ada jack untuk kita cucuk earphone ataupun gesok atau speaker. Tetapi as far as the operating system concern, dia kata you ada interface tu. Jadi by default dia akan pilih itu sebagai output utama. Jadi orang yang pertama kali menggunakan sistem Raspberry Pi Pak Alan tu, install Ubuntu ataupun install Raspbian ke apa, bila dia detect gitu, dia tak dengar suara, kerana the operating system akan keluarkan suara tu dekat port itu yang ada di dalam chipset, tetapi tidak ada physical connectivity. Jadi mungkin mengconfusekan orang, kata rosak lah, jadi susah dan sebagainya. Sebenarnya tak. Jadi apa yang saya telah buat adalah saya dah buat configuration, saya dah custom configure sistem ini, dah siap setup supaya dia akan always pilih output daripada HDMI. Maknanya dia salurkan audio output tu kepada HDMI. Jadi sebab monitor kita pun boleh terima HDMI both signal daripada untuk display dan juga untuk audio. Jadi dia akan keluar properly. Of course kita boleh pakaikan Bluetooth dan sebagainya di kemudian hari, kita boleh gunakan dan dia akan produce. Dan macam mana pula kita nak tukar, saya tak nak dia keluar dekat speaker ni, saya nak keluar ke audio dekat saya punya Bluetooth yang saya connect, sama ada saya connect melalui USB ataupun saya connect melalui Bluetooth. Jadi boleh dipilih juga. Apa yang kita perlu buat adalah kita just click on the audio punya icon tu dan kita pilih setting. Bila setting ni, dia akan buka all the setting punya window untuk kita set every setting di dalam operating system ini. Dia sama macam control panel lah dekat dalam Windows environment, cuma berbeza sikit saja. Jadi kita boleh set sound apa, kita boleh set dia punya background, Bluetooth connectivity, network, dan juga kat sini ada ada untuk sound dia tu. Jadi bila kita pilih sound ini, bila by default dia akan pilih the headphone built-in. Jadi of course physically kita tak ada connection tu. Jadi every time sebelum ni bila saya test, saya setiap kali boot saya akan pilih untuk properly choose the HDMI output.
Cuma bila shutdown, bila on balik, dia akan pilih balik the headphone punya default punya setting. Jadi agak merumitkan. That's why saya buat the configuration script spesifik untuk sistem ini, supaya every time dia reboot dia akan pilih balik the HDMI. Jadi itu hopefully lebih memudahkan pengguna. Dan apa yang saya buat lagi, saya install satu lagi aplikasi untuk keluarkan applet ini, supaya bila kita right click dekat button tu, jadi kita boleh pilih terus, tak perlu pergi setting page dan sebagainya. Boleh pilih terus apakah audio input dan audio output yang kita nak gunakan pada satu-satu masa. Jadi kalau kita ada multiple, contoh kita ada headphone, kita ada built-in speaker, kita ada connect lagi satu lagi Bluetooth, jadi kita boleh pilih dekat sini. Jadi akan memudah lagi pengguna. Jadi saya rasa diharap dengan ada penambahbaikan yang saya buat dalam default operating system ini, dia lebih memudahkan lagi penggunaannya dan mengurangkan confusion bila orang yang baru nak transisi daripada Windows environment kepada Linux environment. Jadi dekat sini kita boleh tengoklah, saya dah setting untuk wireless pun sebenarnya kita boleh pilih kat sini. Kita boleh pilih wifi mana nak setting dan sebagainya. Dia simple saja. Kemudian contohnya browser, dan sini kita pergi YouTube dan kita lihat bagaimana audio keluar, audio penggunaannya. Kita lihat sedikit sini. Ini yang saya katakan, bila kita dah biasa dengan komputer yang terlalu laju, jadi mungkin nampak adalah lagging sini. Cuma untuk pengendalian biasa sebenarnya tak adalah, not too bad. Kita boleh improve the performance later. Tapi contohnya kat sini lah, bila kita tengok video agak slow, agak okey. Inilah ada internal speaker punya performance. Jadi that's why saya katakan, kalau untuk online learning, kalau nak buka video semua tak ada masalah, dia dah ready setting dan sebagainya. Ada juga macam-macam aplikasi lain, contohnya let's say kita nak test kita punya webcam ni, dia ada aplikasi yang nama Cheese. Ini pun by default dia memang dah siap ada. Cheese punya application ni kita boleh buat dua perkara lah. Satu, kita boleh ambil gambar. Keduanya, kita boleh buat video lah. Of course dia punya input of that audio or the video daripada webcam yang kita dah install ni. Ini contohnya kita ambil gambar. Kita ambil gambar kita lah, buat selfie. Dia ambil gambar. Jadi dia ada default application untuk tengok gambar tersebut. Kemudian kita juga boleh buat video. Kita nak buka video, boleh pilih video ni, dia akan kita on kan. Jadi let's see, testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Dan saya juga telah install video player yang diberi nama VLC. Jadi dia testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okay. Jadi ini pun bukan default, tapi saya dah siap install supaya memudahkanlah nak tengok video macam-macam lah. Jadi kalau cikgu bagi video untuk kita lihat dan kita boleh tengok di situ. Tapi kalau cikgu bagi video dekat dalam Google Classroom ke ataupun dalam YouTube ke sebagainya, sebenarnya tak perlulah. VLC ni boleh tengok terus daripada menggunakan browser, sama ada Chromium browser ataupun menggunakan Firefox browser. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu untuk kita melihat bagaimana Raspberry Pi ni kita boleh gunakan sebagai alternatif untuk kepada laptop ataupun desktop yang mahal-mahal. Ianya boleh saya katakan dalam kategori bajet lah. Definitely boleh dapat the whole set kurang daripada RM800. Dan dia diharap ia memberi option kepada ibu bapa ataupun even pelajar atau cikgu-cikgu untuk menggunakannya sebagai salah satu daripada medium pembelajaran alaf baru ini. Especially contohnya nanti kalau buat inovasi dan sebagainya, supaya kata-kata kita ada input output port untuk GPIO dan sebagainya. Jadi itu boleh membantu untuk pembelajaran reka bentuk animasi, programming dan sebagainya, yang boleh membantu definitely. Jadi yang akhir sekali yang nak saya tunjukkan adalah bagaimana kita nak shut down the computer. Ini ada satu quirk dia sikit lah, ada pelik dia sikit, kerana bila kita tekan button nak shut down ni, kita
of course kita boleh sama ada kita nak restart ataupun power off ataupun logout kena login untuk orang lain dan sebagainya. Tapi untuk power off, dia hanya power off ini satu bug yang masih lagi sedang cuba diselesaikan oleh tim yang develop Ubuntu. Bila kita tekan power off tu, dia hanya power off the main unit saja, tapi signal tu seolah-olah tak sampai kepada HDMI monitor untuk dia turn off the monitor sekali. Jadi mungkin nampak seolah-olah macam tak habis lagi shutdown dah ni, selamat ke kita nak tutup. Sebenarnya memang dah selamat. Once the LED tu dah padam, LED power tu dah padam, sebenarnya dah selamat untuk tutup. Kita just turn off walaupun ada lagi tulisan dekat monitor. Kita tengok macam mana benda tu berlaku. Jadi saya tekan power off kat sini dan kita akan power off, dan dia dah power off. Dan dekat sini bila kita perhatikan, okay, now dia dah padam, maknanya the whole system dah padam. Tetapi kadang-kadang dia masih lagi keluar, dia tak power off kan the unit ini. Jadi dia ada tulisan kat situ dan sebagainya. So bergantung pada keadaan, dia tidak selalu setiap masa output yang sama. Jadi itu mungkin another confusion yang akan boleh menyebabkan orang keliru sikit lah, ni dah turn off atau tidak. Tapi just look at the indication dekat LED power tu tadi, power LED, sama ada dia dah padam atau tidak. Bila dia dah padam, maka selamatlah kita nak turn off the power supply unit. Jadi itu sahaja review Raspberry Pi 400 kita pada hari ini. Diharap dia dapat membantu anda semua untuk buat pilihan sama ada nak menggunakan unit ini sebagai salah satu daripada computer processing, sama ada nak buat kerja ke, nak buat programming ke, ataupun nak mengikuti kelas online. Ini adalah alternatif budget untuk menggantikan sama ada laptop ataupun desktop bagi kegunaan harian kita. Sekian dahulu pada hari ini, semoga kita berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.